Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini hari Ahad, saya ambil kesempatan untuk buat video, sementara anak saya pun tengah senyap kan. Kalau tak sempat, ada banyak video tapi tak sempat nak edit. Itulah masalah nak edit kan. Kalau boleh ni nak buat video ni, nak terus ni lah yang tak payah edit punya. So okay, untuk video kali ni first saya nak cerita tentang COVID lah. Okay, kita sekarang ni dalam dalam keadaan kena sambung lagi PKPD lagi kan. Beberapa negeri yang diisytihar PKPD. So agak sedih lah sebab masih tak boleh bersekolah lagi. Sebelum tu saya nak cerita tentang beberapa hari yang baru ni telah berlaku beberapa kematian pada orang-orang yang saya kenal akibat daripada COVID. Dekat kampung saya ni dah banyak rupanya yang orang kampung yang terkena jangkitan COVID lah, yang positif COVID. Dan antaranya adalah, saya direct to the point, dia tentang Alif. Alif ni kawan kepada anak sulung saya, Alif Hakimi, usia 20 tahun. Parents dia minggu lepas ibunya telah pulang ke rahmatullah. Ibunya Allah ya Rahmah Kartini, seorang yang saya kenal selalu kat masjid tu, selalu jugalah jumpa dia dulu masa masjid aktif kan. Lepas tu Allah Kartini ni dia seorang yang wajahnya lembut, memang perawakannya pun lemah lembut. Dan selama saya kenal Allah Rahmah Kartini ni memang sangat senang dengan dia. Memang tak ada satu pun perkara yang negatif, tak pernah ke saya rasa kecil hati ke apa. Memang suka sayang dengan Kartini ni. Dan Allah sayang dia, Allah telah ambil dia minggu lepas akibat COVID. Dan malam tadi ayah Alif pula telah pulang ke rahmatullah. Ayah Alif dia memang ada sakit lah, dialisis kan. Dan ceritanya dapat positif COVID masa pergi dialisis. Tak lama kawan-kawan, dia sekejap aja, dalam dia 2 minggu je benda ni kan. Lepas tu ni ayah dia telah pergi malam tadi. Alif ni anak bongsu dan dia duduk 3 beranak lah. Abang kakaknya dah kahwin, ada seorang ada kat Mesir. Dia yang dengan ibu dengan ayahnya. So ibu dan ayah dia dah tak ada. So Alif seorang lah kat rumah. So saya ada juga WhatsApp Alif ni, sebab Alif ni saya anggap macam anak sendiri kan. So itulah kan, bila seseorang yang kita kenal kan, lagi-lagi macam Allah Kartini ni, kami memang, saya lah adalah, kita ada grup pengurusan jenazah kan, agak rapat dengan dia kan, selalu agak borak. Tapi borak memang borak yang alah, Kak Tini memang lemah lembut. Memang lembut. Dengan saya kasar. Dengan anak pun saya garang. Tapi Kak Tini dia memang, saya membayangkan dia dengan anak dia pun memang lemah lembut. Allah ambil dia sebab Allah sayang. Memang Allah sayang dia sebab memang dia baik pun. Memang dia baik. Rata-rata kami bila bicara kata Kak Tini ni memang tentang ketenangan dia, kebaikan dia kan. Semoga Allah tempatkan Allah Kak Tini di syurga. Begitu juga dengan suaminya, kami panggil Wak Min. Wak Min ni saya ingat lagi masa saya duduk kat kampung ni, saya asal KL tapi duduk di kampung Bangkung, kampung Jawa ni. Wak Min ni dia, tak silap saya siap Bilal ke siap kan. Kalau saya perasan, kalau sebelum subuh tu dah berkumandang baca-bacaan, mengaji dekat masjid. Begitu juga dengan waktu-waktu lain. Memang tak ada orang lain lah yang pasang. Memang saya tahu yang pasang mesti Wak Min ni. Satu ketika bila dia sakit dialisis, dia dah stop lebih kurang beberapa tahun lepas. Lepas tu dah beberapa ketika tu lah tak ada. Jadi macam saya rasa lah bezanya kan, orang tu ada dengan orang tu dia dah tak sihat, dia dah stay kat rumah kan, sebab dia tak pergi, dah jarang ke masjid untuk berjemaah sebab keadaan kesihatan. Jadi kita ada rasa beza tu.
Kalau mesti saya teringat kan, kalau Wak Min ni mesti ni dah pasang dah. Itulah antara ialah orang-orang baik kan, memang dia memang ahli masjid dua-duanya kan. Semoga Allah tempatkan kedua-duanya di tempat yang baik, dan semoga Alif, anak anda Alif, Allah beri ketabahan pada Alif. Ni nak nangis ni sebab kita bayangkan anak kita kan, supaya Alif kuat. Alif tu dia memang kuat lah, dia cool. Dia mungkin ada satu status dia macam buat tenang, buat cool, tapi saya tahulah hati dia kan, daripada rumah tu kalau dia balik-balik ada ibu ayah, kali ni dia tinggal seorang. So Alif stay strong. Jadi kawan-kawan, COVID ni memang real lah, yang saya nampak ni memang real, yang kita nampak memang real lah kan. Sekian hari kes pun naik turun, tak banyak berubah lah. Dan semalam dalam 6,000 lebih, dekat 7,000 balik, walaupun kerajaan dah isytiharkan PKPD. Kat mana silapnya? Wallahualam. Saya rasa masing-masing kena cek diri sendirilah. Rasa kalau tak perlu keluar, jangan keluar kan. Apa pun kawan-kawan, inilah antara ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Memang nak kuatkan jiwa ni bukannya senang, tapi kembalilah kepada Allah, itu yang paling penting sekali kan. Banyak kes kita dengar sekarang ni, kes yang tertekan akibat PKPD, semua dari segi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah perceraian lah berlaku. Jadi benda ni amat menyedihkan, sangat menyedihkan. Tapi kita pun tak tahu situasi orang, kita nak cakap lebih-lebih pun kita tak tahu keadaan orang macam mana kan. Masing-masing ada keadaannya. Kita mungkin bersyukurlah, alhamdulillah, macam saya duduk kat kampung, mungkin kurang tekanan sikit sebab alhamdulillah, sebab kami tak adalah macam kalau beli kereta pun, beli kereta second hand semua kan, tak berhutang. Alhamdulillah tak berhutang. Dah duduk kat kampung pula, makan boleh je petik pucuk ubi ke apa ke kan. And then kalau kampung ni dia jiran dekat. Lepas tu masjid semua memang sediakan bantuan, ada food bank semua dan sebagainya. Jiran sini pun memang baik-baik, sentiasa macam agak prihatin Cik Nah lah dengan jiran. Tapi di tempat lain, di pekan-pekan, di KL, macam kakak saya duduk kat KL kan, dan saya pun pernah duduk kat KL. Jadi keadaan dekat KL dekat pekan-pekan ni agak berbeza kan. Kalau orang berniaga, macam saya, mak ayah dulu pernah berniaga kan, kalau macam PKPD ni tak boleh berniaga, memang suatu yang akan menekan kan pendapatan daripada perniagaan. Kalau tak boleh berniaga, jadi mana nak datang ni pendapatan untuk menyara keluarga, untuk bagi makan minum anak-anak. So banyak benda-benda yang boleh menimbulkan tekanan kepada keluarga. Boleh melibatkan dari segi hubungan keluarga, lepas tu dengan anak-anak lagi kan. Sekarang ni apa yang saya boleh kata pada kawan-kawan semua, jika ada masalah kan, tenang hati dulu, banyak-banyak istighfar. Okey, yang saya boleh sebut kat sini, mungkin kawan-kawan semua boleh cari maklumat di sama ada Facebook, dekat WhatsApp group ke apa ke, tentang mana tempat nak dapatkan bantuan untuk sekurang-kurangnya untuk alas perut anak-anak dulu. Okey, untuk alas perut. Okey. Dan saya rasa ramai juga yang bermasalah dari segi macam kalau duduk kat pekan ni, masalah hutang-hutang kan. Hutang ni memang berat. Saya tak mampu nak kata apa-apa, tapi saya doakanlah semoga kawan-kawan yang duduk di pekan ni ada masalah hutang, Kalau masalah makan, saya rasa cubalah cari dekat Mapim sebab anak saya pun hari tu terlibat untuk prepare 10,000 kotak untuk bantuan. Mapim ada, grup amal Malaysia, ada banyak NGO, masjid pun ada sediakan. Kalau untuk makanan alas perut, cari tempat tu. Dan kawan-kawan semua kan, cek kiri kanan kawan, jiran kita yang mana memerlukan, kita bagi bantuan semampunya. Tapi kalau untuk macam mungkin ada kawan-kawan semua yang bermasalah dari segi bayar hutang rumah lah apa semua kan, itu wallahualam lah, saya pun tak ada idea nak cakap macam mana. Tapi first kali, jangan stres kan. Memanglah nak cakap mudah, anggap ni sebagai ujian.
minta apa ni, mohon pada Allah SWT. Semoga Allah, ya Allah, beri jalan. Kita punya bantuan, kalau tak apa ni, yang paling utama adalah bantuan daripada Allah SWT. Minta Allah berikan jalan macam mana apa ni, nak selesaikan masalah hutang dan sebagainya kan. Kami macam saya dan mungkin penonton-penonton lain yang menonton ni mungkin hanya mampu mendoakan pada kawan-kawan yang bermasalah hutang ataupun masalah-masalah lain yang berat. Semoga Allah apa ni, pemudahkan hidup kalian semua, dan semoga Allah berikan solusi, berikan idea, berikan ketenangan kepada kawan-kawan yang menghadapi masalah-masalah yang lain, yang masalah hutang, masalah beban lain, masalah keluarga dan sebagainya. Okey, untuk video ni ini saja saya nak ceritakan, sebab lepas ni saya nak cerita pasal PDPR pula. Ini satu masalah yang saya pun bermasalah. So kita jumpa lagi video yang selepas ni. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Allah berkati semua yang menonton video ini. Assalamualaikum, ila liqa.